Hujan Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. الله رب تمم لنا بالخير أعمالنا. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. الله رب تمم لنا بالخير أعمالنا. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. الله رب تمم لنا بالخير أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tinggal hari ini Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. InsyaAllah tinggal 4 lagi. InsyaAllah semoga Allah terus kasih kita istiqamah dan kekuatan insyaAllah untuk menyelesaikan kitab ilmu tajwid ni. Okay. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari sambungan kepada hari yang semalam, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan bacaan ketika wakaf, ketika nak diwakafkan. Cuma yang ini, rasanya yang ini dia terkeluar sikit, iaitu bukan tentang bacaan yang diwakafkan, tetapi ini adalah selalu yang kita nampak. Semalam pun ada yang bertanyakan tentang alif yang di atasnya ada tanda bulat. Dia macam baris mati, tapi sebenarnya kalau mati dia tak macam gitu. Biasa baris mati macam gini, macam huruf dal ni, nampak? Dia macam C. Tapi yang kat sini dia betul-betul cantik bulat tu. Okay. Maka katanya apa? Written as like this, okay, tetapi when stopping read as lakinna. Oh, rupanya kalau kita wakaf padanya, maka baru ketika itu dia dia berfungsi. Tapi kita tengok ni. Tapi sedangkan written as this sama juga lakinna, silapun lakinna. Cuma lakinna kat sini adalah ketika kita berhentikan dia. Kita berhenti ayat pada dia. Tapi yang kat sini sambung. When continuing. Jadi beza ni kat sini ni when stopping, when continuing. Jadi kalau when continuing memang alif ini tak berfungsi. Jadi tengok ni, ada alif, jadi bacaan seolah-olah macam biasa gini. Seolah tak ada alif. Lakinna huwa. Kita lihat dia punya penjelasan di bawah. The sign of bulat ni, arrow 1 and 2 at middle of verse. Jadi maknanya kalau kita berjumpa dengan alif yang di atas ni ada tanda bulat, at the middle of the verse, do not read the letter bearing this marking. Kita abaikan dia. Pasal dia kosong, maksudnya dia tak ada fungsi. Jadi kosong tu menunjukkan bahawa dia tak ada fungsi apa-apa. Tapi kalau row 3 to 8, when stopping at this marking, read previous letter for 2 beats. Jadi dia hanya berfungsi kalau kita wakaf padanya for 2 beat. Jadi kita kena sebut qawarira. Jadi ra dia harus 2 harkat. For 2 beats. Daripada row 3. Baik. Jadi ini 1 dan 2 adalah contoh apabila kita sambung bacaan dengannya. Ni. Jadi tandanya tu apa? Ana kat situ, kan? Kemudian ana sini lagi. Jadi bacaannya dengan pendek, seperti mana yang kita tahu. Ana maknanya saya.
Okay, saya. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ini surah Kahfi ni. Okay. Jadi ni jadi ana kat sini. Wallahu alam, kenapa ana dalam Al-Quran tak dibaca dengan panjang? Wallahu alam, kadang saya fikirkan macam ana kan saya. Saya tu macam nak menunjukkan betapa saya tu tak penting. Maknanya saya satu benda yang tak penting. Yang penting tu hanyalah Allah. Wallahu alam, ni saya punya cetusan lah. Kenapa ana tu tak diberi panjang. Okay. Kemudian yang kedua, ana juga wa ana ad'ukum ilal azizir raffar. Wa ana ad'ukum. Okay. Jadi kat sini dia baca dengan pendek juga. Okay, baik. Seterusnya. Okay, kat sini banyak dia kasih contoh ni. Rasulah. Jadi sekarang ni adalah kita wakaf padanya. Okay. Saya pun baru perasan. Rupanya kat sini kita baca dengan la. Maknanya kita baca macam seolah-olah dia baris dua di atas macam gitu. Tapi bila wakaf, kita jadikan dia satu. Jadi tadi kat bawah dia kata bahawa kalau kita wakaf pada lam pada alif yang ada sukun, maka kita baca pada ketika wakaf tu dua harakat. Jadi maksudnya bacaannya ata'na ar-rasul, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Macam huruf yang ada tanda dua. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Jadi satu ni mungkin sebelum ni saya pun kadang-kadang saya yang ni satu bacaan yang alhamdulillah saya pun dapat ilmu baru. Mungkin dulu saya pun ingat lam tu kalau ada mati maknanya saya akan baca adallunas sabil. Pasal saya ingat alif tu pasal tak boleh baca kan, jadi dia jadi sabil. Jadi alhamdulillah satu ilmu baru je untuk saya. Jadi haruslah kita baca sebanyak dua harakat. Mohon maaf sekejap. Saya nak ke tandas lagi. Bila nak kelas, dia nak ke tandas. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf cubaan semua ni nak
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Baik, jadi ni kita simpan untuk nanti bacaan Zununa. Kemudian natufu alaihim qawarira. Yang ni pertama qawarira yang kita wakafkan padanya. Kemudian yang kedua adalah qawarira yang tersambung dengannya. Baik. Jadi kita dah tahu sekarang ni hukumnya kalau ada alif yang bertanda atas sukun, bukan sukun, bulat di atas, tetapi apabila kita wakafkan dia, maka ketika itu baru fungsinya menjadi 2 harakat. Okey, alhamdulillah. Okay, seterusnya. Okay, ini bermaksud yang kita wakaf, yang kita berhenti pada bacaannya tetapi huruf itu bersabdu. Jadi macam mana cara membacanya? Jadi kita lihat dia punya instruction dulu. Okay. When stopping at letter with shaddah bersabdu, stress its sound for 1 beat. Stress its sound for 1 beat maknanya bunyikan dia punya sabdu dia tu. Okay. Jadi kat sini kan contohnya aduun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi kita ada stress sikit dia punya sabdu adu. Likulli, contoh yang kedua, likulli naba'im mustaqar. Mustaqar tu kalau tak sabdu, mustaqar. Tapi ni mustaqar. Maknanya kita stress sikit, kita beratkan sikit akhir dia tu kerana ada bersabdu. Okey. Dur. Har. Dia memang contohnya mildur. Jadi stres dia bukannya lama, tak lama. Jangan sampai seolah-olah kita baca tak ada sabdu. Sedangkan dia ada sabdu. Kalau tak ada sabdu kita akan baca mildur. Tu tak ada sabdu. Jadi kita nampakkan kita stres sikit, kita tekankan, beratkan dia sikit. Mildur. Itu je. Sekadar beri tekanan sikit pada akhirnya, pada huruf-huruf yang kita wakafkannya yang bersabdu. Okay. Semua nak kena praktis ni bacaan. Okay. Bezanya dengan mim dengan nun. Jadi boleh buat catatan di situ. Kalau huruf yang kita akhiri dengan bersabdu selain daripada mim dengan nun, kita stresskan dia 1 bit saja. Okay, nampak macam ada sabdu. Tapi kalau diakhiri akhiri huruf tu dengan mim atau nun yang bersabdu, seperti mana yang kita tahu di awal kelas kita, bahawa mim dengan nun ni dia special sikit. Dia macam queen letter. Queen dari segi dengung. Mim dengan nun. Jadi cara bacaan kalau mim dengan nun bersabdu pula, when stopping at mim and nun yang bersyaddah, yang bersabdu, stress with gunnah. Yang ini baru gunnahnya for 2 beats. Kalau selain daripada huruf mim dengan nun, sekejap aja saya nampakkan macam kita berikan tekanan. Tapi kalau mim dengan nun, lebih-lebih lagi. Okay. Ini contohnya. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Hatta yu'min. Jadi dia tu lama sikit. Yu'min. Okay, mim dan nun. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asam.
2 kali. 2 beats. Okay, pasal kenapa? Kerana naturally mim dengan nun senang kita nak lamakan dengung dia. Senang pasal dia semua huruf bibir. Mim, nun, semua huruf bibir. Okay, mim. Okay, dapat dekat situ Banyak dia kasih contoh. Okay. Saya bacakan akhir-akhir dia je Ambil sikit saja. Yang nombor 3 ni, nombor 3, contoh nombor 3. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Dia punya stressing dia pada nun dia for gunnah dia. Okay. Zon. Wa man fihin. Dia punya dengung dia. Alhamdulillah, saya rasa anda semua dah dapatlah dia boleh tangkap. Okay. Baik, seterusnya ini adalah balik kepada echoing, huruf-huruf echoing yang mana kita sudah pelajarinya, iaitu 5 huruf ketika bersambung bunyi echoingnya tu sikit. Okey, muka surat berapa tu? Sekejap saya nak cek. Siapa yang ada kitab, yang awal kita dah pelajari muka surat 4. Sebelum kita belajar nun dan tanwin. Muka surat 4 adalah huruf-huruf ketika di pertengahan bacaan. Di pertengahan bacaan. Di manakala pada muka surat 37 dan akan 38 nanti ni adalah apabila huruf echoing sound tu dia di akhir ataupun dia kita wakafkan. Kita berhentikan dia. Dan tak semestinya dia bertanda mati. Okay, sama ada dia bertanda mati secara zahir ataupun dia hidup. Okay, macam ahad ataupun dia tanda hidup, tetapi kita yang mematikan dia kerana kita nak berhenti padanya. Okay. Jadi dia maknanya dia mati mendatang. Okay, so kita nak wakafkan bacaan tersebut. Maka pada ketika itu nama qalqalah dia jadi kubra. Kubra maknanya yang besar. Okay. When stopping at qaf, ta, dal, jim, ba, echo is sound lightly. Okay, bunyi qalqalah dia. Dia tak boleh tak bunyi. Tak boleh tak bunyi. Ni mesti nak bunyi. Okay. Yang pertama فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Mesti nak bunyi balik. Okay. Ni dekat hajj. Saya ambil yang bawah je. Ta'jurani samaniya hijaj. Hijaj. J dia balik. Okay. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi semua mesti kena terpelantun balik. Kita tengok yang pertama, yang ini kecil pasal kita sambung bacaan, yang ini akhir. Okey. Jadi ini bunyi kecil tak apa. Yang ni mesti nak kena lebih kedengaran. Lam yalid wa lam yulad. Lebih diterangkan. Okey. Itulah maksudnya. Maknanya dia ada degree of punya echoing tu. Kalau yang di pertengahan, dia contohnya taraf dia 2 je. Tapi kalau akhir 4. Kasih kuat sikit. Okay. Jadi inilah dia huruf-huruf dia. Okay. To, ba. Jadi ingat aja ni 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okay. Okay. Seterusnya sama juga adalah qaf, ta, ba, jim, dal, tetapi kali ini dia di atasnya ada sabdu. Di atas huruf yang 5 itu ada sabdu.
menunjukkan lebih lagi. Apa lagi maksud dia tu? Kata, when stopping a qaf ta'ba jim dal yang bersabdu, say its sound for 2 beats. And with the same breath, echo its sound. Be careful not to exaggerate, nor sound like you have added a fathah. Dan jangan sampai, nama dia tadi, yang pertama, yang kedua tu kubra, yang ini akbar. Maksud daripada kubra dengan akbar, akbar lagi besar. Okay. Maknanya kalau kalah ni, kalau ikutkan dia punya pangkat dia ni yang paling tinggi lah pangkat dia. Okay, akbar. Akbar yang paling besar. Maksud akbar tu yang paling besar. Okay, kalau kita cakap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Maha Besar tu maksudnya tak ada Allah yang lagi besar daripada, tak ada makhluk yang lebih besar atau lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud akbar. Okay. Jadi kubra dia besar, tapi kalau akbar ada, kubra kalah. Okay. Jadi dia kata apa? Harus tekan dulu kemudian baru lepas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tahan dulu, lepas tu lepas. Wa tab. Say its sound for 2 beats and with the same breath echo its sound. Jadi tahan sekejap, lepas. Wala jidala fil hajj. Hajj. Tapi jangan tak semestinya kena kuat-kuat sangat. Hajj. Jadi cakap jangan sampai kita exaggerate sangat sampai seolah-olah bunyi jim tu jadi jah pula. Jangan sampai hajj. Macam gitu. Itu terlampau. Okay. Dia hajj. Tapi kalau orang jangan sampai terlebih hajj. Nak kuat kan? Itu salah. Jadi cakap jangan sampai kita seolah-olah macam membunyikan jim tu baris atas. Tu dah terlebih lah. Tapi mesti nak lebih daripada yang tadi. Lebih daripada qul huwallahu ahad. Macam gitu. Kerana dia kena tahan, lepas tu lepas. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Yang ini kena dah je. Madda. Tak ada apa-apa ni. Okay. Qalu al-ana ji'ta bil-haqq. Okay. Seterusnya. Okay. Sekarang huruf yang tanda mati sebelum akhirnya. Jadi awak boleh dapat perasan bahawa apa-apa yang kita pelajari daripada semalam, lepas kita belajar tanda wakaf, semuanya adalah berkaitan dengan cara untuk kita nak mewakafkan bacaan. Itulah dia cara cantiknya susunan penulis ni untuk dalam tilawati. Jadi apa-apa hukum yang berkaitan dengan nak wakafkan bacaan, dia berlaku selepas kita belajar tanda-tanda wakaf. When stopping, the second last letter bear a sukun. Say the last 2 letters sound individually. Row 9. If the second last letter is nun without a sukun, prolong nun, ikhfa, recitation for 2, 4, 6 beats, ending with the last letter short sound. Okay. Number 9. Ni last kali 9. Cakap keistimewaannya, contohnya taruh, katakanlah kalau kita wakaf pada hukum nun yang ni kan, ni yang tak bertanda kan. Okay, contohnya dia kena ikhfa kan. Jadi maka pada ketika itu prolongkan nun sound dia ikhfa for 2, 4, 6, boleh lama. Maknanya macam man arid sukun, maknanya macam kita nak wakafkan bacaan, kita boleh baca dia tapi dia punya sin dia baca pendek. Laqad zara'na li jahannam
nama kathiran minal jinni wal ins. Dia punya dia tu saya lamakan. Minal jinni wal ins. Dia punya dengung dia tu, dengung ifak tu boleh kita lamakan, boleh panjangkan. Wal dia tu boleh lama, tapi sin dia pendek. Wal ins. Okey, itu maksud ru yang terakhir. Yang istimewaan yang terakhir ni je. Dia kasih contoh kalau kita berhenti pada apa-apa yang kita perlu dengungkan. Maka boleh lamakan dengung tu, tapi huruf yang terakhir dia tak ada kaitan, jadi pendek. Sedangkan yang lain, daripada atas ke bawah, dia kata say the last two letters sound individually. Okay. Contohnya, saya ambil yang terdekat ni aja. Yang mana terdekat dengan apa, dia tak payah nak ke atas. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبضن. Jadi build patun nun say the last two letter sound individual. Yaqbidun. Jadi ni bunyi sikit. Wa yaqbidun. Okay. Wa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Hadi. Sikit je bunyi ia. Hadi. Individually. Sound it individually. Hadi. Jadi semua bunyi sikit lah. Bunyi sikit. Setakat nak dia bunyikan huruf tu saja. Ma laysa li bihi. Ni dua harakat. Ma laysa li bihi ilm. InsyaAllah, saya rasa ini semua adalah secara kita bacaan biasa je kita memang akan dah baca. Cuma yang kat sini dia lebih meletakkan dalam hukum tajwid supaya kita lebih confident lah bacaan kita ni selama ni betul ke atau tidak bila kita nak wakafkan bacaan kita. Okay, jadi kita dah sampai kepada akhir muka surat. Ni muka surat 40. Semua ni adalah latihan saja. Okay, latihan saja. Okay. Kita baca kat bawah sini. Stopping at mad asli kalimi iqlab or mad munfasil or mad silah. Okay. Jadi kat sini dia campur-campurkan berbagai cara berhenti ketika kita bertemu dengan huruf-huruf mad ni semua. Jadi row 1 dengan row 2 adalah mati pada huruf mad asli kalimi. When stopping with he, say the he for 2 beats ending with short ya sound. He dia yang panjang. He. Okay. Ini adalah mad tabi. Mad asli kalimi. Yubayyin lana ma hi. Tadi nak baca cepat pun. Ma hi. Hi. Bunyi ha dan bunyi ya sikit. Fa ni'im ma hi. 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 Dia cakap hi dia baca for 2 beats Lana ma hi. 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 Dia punya hi dia lama sikit for 2 beats baru ya. Hi. Susah sikit ni nak sebut. Okay. Seterusnya row 3 dan 4 katanya iqlab. When stopping with mim, ignore the last small marking. Okay. Yang ni kadang-kadang ada orang
confused dia nampak ada mim kecil ni dia cakap kan. Jadi bila kita berhenti habis mim ni nak buat apa? Jadi ada orang cakap dia buat dengung. Sebenarnya kalau kita berhenti padanya jadi mim kan ni untuk iklab untuk kita tukarkan bacaan. Tu nampak. Mim ni tu, mim kecil ni hanya berfungsi kalau kita nak sambung bacaan dengan huruf ba. Tapi kalau kita berhenti padanya, maka mim tu dah tak berfungsi lagi. Kalau kita berhenti. Kalau sambung baru berhenti. Baru jadi. Jadi contohnya lah, lepas baca Qul Huwallahu Ahad, kita nak sambung baca bismillah, nak baca surah lain. Maka ketika itu iklab dia berfungsi. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Dum dia hanya berfungsi, tapi kalau kita dah waqaf padanya, dia jadi qalqalah ajalah macam biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang biasa qalqalah dia. Tak boleh nak sebut, jangan kita baca mim dia pula. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Dum pasal kita nampak mim. Tidak jangan Ni hanya nak menunjukkan kalau kita sambung bacaan. Sama juga dengan mim ni. Mim ni kerana kalau ada orang nak sambung ayat ini dengan ayat yang selepasnya, baru mim tu berfungsi. Kalau tak, berhenti pada nun saja. Lahum ajrun ghairu mamnun. Dia tak berfungsi. Jadi penulis ni dia nak ingatkan kepada golongan awam, kalau nampak mim tu, ni bukan mim tanda waqaf. Ingat tak kita baru belajar kalau mim tanda waqaf, dia macam mana? Mim dia pendek. Pendek gitu. Dia bukan mim macam iklab. Macam iklab punya mim dia macam gitu. Sedangkan mim yang untuk berhenti, mim gini. Itu row number 3 dengan 4. Kemudian 5 dengan 6. Mad munfasil when stopping at bergelombang, ignore last small marking, reading previous letter for 2 beats. Jadi dia cakap kalau kita berhentikan pada tanda yang macam ini, sama juga dia, kita tak bukan bermaksud kita ni nak bacakan ha ni panjang sampai tu 2 atau 4 atau 5 atau 6 harakat. Jadi kalau kita dah berhenti padanya, maka ha ni baca 2 harakat saja. Bitaqwa 2 harakat saja. Hanya huruf ha dengan alif. Jadi gelombang ni, ombak ni kita tak payah, tak berfungsi. Dia hanya fungsi kalau kita sambung. Sama juga dengan mim ni. Kalau sambung saja maka gelombang ni kita kena baca panjang. Pasal mungkin dia bertemu dengan hamzah dekat sini. Hamzah. Jadi wal arda ba'da dhalika dahaha. Macam biasalah. Au amara bit taqwa. Tak boleh baca wa dahaha pasal kita dapat panjang ni. Jadi dia tak berfungsi. Jadi penulis nak menjelaskan kepada kita pada ketika ini semua tak berfungsi lagi. Seterusnya 7 hingga 10, row 7 hingga 10, mad silah when stopping at ha, hu, he, hu. Ignore the last small marking ending with short ha sound. Sama juga. Dia kata kalau kita wakaf pada ha gitu, yang pada awalnya tu kita kena baca ni, kena baca panjang 2 harakat. Tapi Allah itu kalau kita sambung bacaan. Tapi kalau kita akhiri bacaan dengannya, maka dia hanya disebut jadi ha yang mati. Kita tengok. A short ha yang sukun. Subhanah. Gitu je bacanya. Subhanah. Seolah-olah kita matikan huruf ha-nya. Seolah-olah kita nak kasih tanda mati sebenarnya.
Kecil sangat susah nak tulis. Soalan kita matikan huruf hanya. An amri rabbih. An amri rabbih. Gitu saja. Kat sini. Qalu lana hazih. Zih. Wa man ma'ah. Wa man ma'ah. Kan? Jadi maka itulah bacaannya tu dimatikan saja. Tak payah perlu baca panjang. Jadi apa-apa hukum tu dah dibatalkan kerana kita tak sambung bacaan dengannya. Jadi katakanlah kalau saya sambung bacaan lepas tu, barulah dia berbunyi. Macam ni kan. Contohnya saya berdiri kat sini, lepas tu saya nak start balik kat sini. Qalu ittakhazallahu waladan subhanah. Subhanahu wal ghani. Ghani. Jadi hu ni baru baca panjang kalau kita sambung. Okey. Alhamdulillah. Maka itulah semua hari ini adalah bacaan-bacaan bagaimana untuk kita membaca bacaan ketika waqaf. Ketika kita berhenti. Ada apa-apa soalan sebelum kita mula membaca? Latihan membaca. Jadi ini semua sebenarnya banyak kena latih membaca je. Mungkin sebelum ni kita memang alhamdulillah tahu membacanya. Cuma sekarang ni kita lebih berhati-hati pasal kita dah belajar. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan dengan cara wakafkan bacaan ni? Tak ada? Okey, tak ada. Jom kita praktis. Okey, kita ambil sikit-sikit juga. Asalkan kita ada baca setiap page. Mana dia? Okey. Yang ni ingat dia kata apa? Saya ulang balik. Alif yang bertanda bulat kalau diwakafkan padanya dia jadi panjang. Tapi kalau kita sambung memang tak baca panjang. Okey. Baik, jadi kita ambil sini. Contoh 1 2. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba baca? Saya cuba Ustazah Aziza. Okey Aziza, silakan Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazunnuna billahi zununa. Hunalika tulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Yang ni tadi awak baca hunalika betuli. Ada ya dia awak tak baca. Tuliyal. Betul. Daripada sini hunalika. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Alhamdulillah. Terima kasih Aziza. Terima kasih Ustazah. Baik, alhamdulillah. Pembaca kedua. Ira cuba Ustazah. Okey, Ira sila Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutofu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Alhamdulillah. Jadi kita perasan kat sini kawarira ni Ira baca panjang, yang kedua ni pendek saja. Okey, terima kasih Ira. Alhamdulillah. Jadi sementara kita membaca pun kita ingatkan balik semua hukum-hukum yang dengung, yang apa semua saya tengokkan sekali lah. Jadi kita latih bacaan sekali. Baik. Seterusnya bacaan 1 dan 2. Okey, yang ini tentang apa? Tentang yang kita berhenti dengan huruf-huruf yang bersabdu, bukan mim, bukan nun. Jadi dia hanya tekankan sikit saja. Siapa nak baca? Nombor 1.
Saya cuba. Rohaida. Saya panggil Rohaida pula. Okey. Ada yang nak praktis nombor 1 ni? Saya Ambil cuba baca Ustazah. sangat. Rohaida. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul right fa'in? Fa'il. Nun dia terus masuk pada lam. Dia masuk tanpa dengung. Fa'il lam. Dia tak boleh bunyi nun. Fa'illam yusibha wabilun fatallul Berhenti kat sini. Berhenti dekat fatal. fatol. Fatal. Fa'illam yusibha wabilun fatol. Allahu bima ta'maluna basir. Macam ni baca ni. Yang ni tak ada apa-apa. Wallahu bima ta'maluna basir. Sir dia boleh panjang. Sir. Okay. Sekali lagi. Wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Rohaida. Okay, pembaca kedua. Saya cuba, Ustazah. Ya, sila Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tanfiru fil har. Okay, sekejap Lina. Lu dia tu kena panjang sikit 2 harakat. Walaupun ada alif yang mati, tetapi lam tu ada waw. Okay. Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Lina. Jadi satu perhatian lagi, ulang kaji balik. Walaupun alif dekat qalu tu ada baris atas, lu dia tu tetap waw dia tu kita kena panjangkan. Jadi kat sini banyak yang kena panjangkan tu. Ru, tamfiru. Okay, lepas tu kanu. Okay, baik. Alhamdulillah. Seterusnya, ini adalah waqaf pada mim dan nun yang bersabdu di mana kita kena bunyikan dia punya dengung dia tu sebanyak 2 harakat. Dengung dia. Okay. Dengung dia sebanyak 2 harakat. Okay. Ambil 1, 2, 3. Okay, kejap. 1 mim, 1 nun. Semua ni nun. Okay. 3. Okay, 3 pembaca. Saya tak ambil panjang-panjang sangat, ambil sederhana je. Okay, siapa nak cuba membaca nombor 1? Saya baca Ustazah Siti. Okay, Siti sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam. Fil yam. Okay. Dengung kan? Saya tak dengar sangat ni. Fil yam. Dia punya dia tu kena Okay. 2. Baca balik. Baca balik. Okay. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam. Okay. Terima kasih Siti. Okay, sekarang ni pembaca kedua. Azizah, saya cuba Ustazah. Aziza. Saya. Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann. Okay. Ini Aziza baca panjang tak Aziza? Kena baca panjang. Panjang. Pasal tu nampak tu dia kan ya yang kecil. Okay, sekali lagi. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Jadi ini pun kita sambil ulang sambil ulang kaji apa-apa hukum yang kita dah belajar. Jadi mim ni bertemu dengan ba. Okay. Dengung juga tetapi dengungnya bukan sampai mim dengan mim. Ni adalah kita dengungkan dia tapi lidah kita tak begitu tutup rapat. Okay.
ما لهم به ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Azizah. Okey, yang ketiga, nombor 3, Zah, Mas ini nak cuba? Mas Saya. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Betul tak? Betul. Wa man fihin. Dia punya hin dia tu 2 harakat. Tapi jangan baca takut-takutlah. Fihin. Terima kasih, Zah. Okey. Terima kasih. Jadi dia punya hin dia tu kita lamakan dia 2 harakat. Okey, alhamdulillah. Itulah dia keistimewaan mim dengan nun. Sama ada dia hidup atau dia nak kena matikan, dia punya dengung tak boleh hilang. Fungsi dia tetap ada. Okay, sekarang ni berhenti pada qalqalah. Okay, qalqalah kubra yang the second stage of qalqalah. Kami yang kita selalu baca. Tu. Tiga. Ni saya jawab, saya jam-jam sikit Okay, satu yang kena biasa kita baca. Siapa nak? Qul huwallahu ahad. Faida, jom baca. Saya. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. You panjang sikit. You tu tengok tu. You ada waw. Lam yalid wa lam yulad. Betul, alhamdulillah. Jadi tu cara bacaan qalqalahnya. Mesti nak punya bunyi, dia punya echoing dia. Baik, seterusnya yang nombor 2. Nombor 2, siapa nak baca? Saya baca Ustazah. Ya, Siti. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dia tak dengar? Tak dengar. Baca balik Ustazah. Baca balik ya. Saya tak dengar ke? Awak tak sebut. Okay, sila. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Betul. Tapi tadi tu saya dengar macam Anna tu awak queen dia tu awak tak lamakan sikit queen dia. Macam awak baca cepat. Annallaha macam gitu. Dia kena lama sikit. Wattaqullah. Lamakan sikit. Sila. Sekali lagi. Okey. Wattaqullaha wa'lamu annallaha. Mu pun tak lama. Sekejap. Mu pun awak tak lama tu ada ombak tu. Lamakan lagi Ustazah. Mu dia. Mu dia panjang. Okey. Mu dia 4. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Aywa, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, cantik. Terima kasih. Jadi kita ingat balik semua apa yang kita belajar, kita applykan dalam bacaan kita. Okey. Baik, yang terakhir. Yang ketiga. Saya cuba Nora. Okey, Nora. Sila Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Alhamdulillah. Okey. Saya tanya, yang atas itu, kalau yang to tu macam mana baca dia? Rot ke rotok? Sirat ni Sirat. Wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Sirotok. Okey.
Ta. Ni pun dah ada qalqalah yang kecil ni. Tushtit, tit, Kita. wahdina, sirat, gitu. Terima kasih. Bunyi ta dia echoing. Okay. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bagi captain dia yang lagi besar. Lagi besar yang tadi baru dia punya second sarjan ni yang the last sarjan. Okay. Iaitu huruf dia yang bersabdu di akhir. Okay. Tabat siadah kita. Okay. Try yang ini. 2. Kejap. 2. Ni 3. Okay, tabat. Apa nak cuba tabat? Saya cuba Ustazah. Ya, sila Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Tu tak bunyi tu. Tak Tab. bunyi. Dia punya ba dia, kejap awalnya ni bila awak baca tabat ada sabdu kan. Jadi kita beratkan tabat yada. Ni panjang sikit. Okay, panjang sikit, ada boleh 4 harakat. Bi pun panjangkan sikit. Lahabiu, yang ini dengungkan. Okay, ba dia dengung masuk pada waw. Lahabiu wa tab. Dia kena tahan sikit. Wa tab. Tahan mulut, lepas tu lepas. Itulah nama dia saat ni, yang kapten yang besar ni. Kapten Amerika ni, dia situ. Okay, sila. Sila sekali lagi. Okay. Tabat yada abil lahabi wa tab. Okay, bila awak sebut abi, yang ni bila awak sebut abi, jangan masukkan dalam lam. Jangan cakap abil. Dia abi je. Yang dia tak ada masuk kat lam. Abi lahabiu. Ni baru masuk dengan waw. Kalau yang kat sini tak masuk dengan lam. Abi lahabiu wa tab. Okay, siap pada abi? Abi lahabi wa tab. Wa tab. Tahan sikit dulu. Wa tab. Gitu. Wa tab. Tengok mulut saya. Wa tab. Tahan dulu. Okey, wa tab. Okey. Kerana dia sabdu. Betul, pasal dia sabdu. Sebab tu dia cakap dia kena tahan dulu, kan? Say it sound for 2 beats with the same breath, baru lepaskan echo. Dia mesti kena tahan, lepas tu lepas. Pasal dia sabdu. Okey. Okay, insyaAllah. Terima kasih, Alhamdulillah. Okay, sama-sama Nak Yani. Baik. Seterusnya, nombor 2. Saya cuba. Ya Azizah, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qalul ana ji'ta bil haqq. Betul. Haq. Kan rasakan awak tahan dulu sekejap baru awak lepaskan. Betul. Okay, terima kasih Azizah. Okay, yang ketiga. Mas nak cuba lagi? Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Sekali lagi wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. Okay. Boleh. Tahan, lepas tu lepas. Betul. Okey, Nazizah. Okay, Alhamdulillah. Okay, baik. Terima kasih. Sekarang kita pergi kepada seterusnya. Huruf-huruf yang bersukun. Okay. Bersukun daripada second letter. Okay. Lam, satu lam. Kemudian mirat. 2, 3. Adik. Lepas tu yang last kali mesti nak ni. Wa yaqbidun.
Ni kena 5 lah sikit. Dia pasal dia ada macam-macam huruf dia yang akhir. Okey. Baik. 1. Nombor 1. Siapa nak baca nombor 1? Saya cuba Ustazah. Ya, sila Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl. Min qabl. Min qabl. Min qabl. Qabl. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih Rohaida. Nombor 2. Yang sini awak boleh sambung aja ya. Masa dekat sini awak boleh sambung aja bacaan dia. Terus matinya dekat sini. Waqafnya dekat sini. Okay, Ustazah Ira. Ya, sila Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Falidhalika fad'u wastaqim kama Umirt. Betul. Kama umirt. Umir. Lepas tu bunyi ta dia aja. Okey. Kama umirt. Setakat syarat aja. Syarat pada huruf yang akhir tu. Terima kasih Ira. Ustazah, saya ada soalan. Ya. Kalau yang nombor 2 tu kita dekat ain tu kita tak sambung, macam mana kita matikan sukun? Macam mana baca dia? Saya. Kalau tak sambung. Falidhalika fad'u. Fad'u. Macam gitu. Kita cuba ingat kalau kita nak wakafkan, kita cuba kasih tanda ain tu, kasih tanda mati. Jadi fad'u. Jadi fad bunyi dia sikit. Falidhalika fad'u. Gitu. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga. Siapa Aziza nak baca nombor 3 Aziza? Okay, saya cuba. Sila Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in uhsirtum famastaysara minal had. Minal hadi. Dia bunyi ya sikit. Hadi. Bunyinya ya, bunyi dal hadi. Hadi. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Aziza. Yang keempat. Memang kita semua nak kena rasa cara bacaan itu baru kita okey. Kadang-kadang bila kita baca sendiri kita tak perasan. Yang keempat. Saya cuba Ustazah. Apa? Saya cuba Lina. Okey Lina, sila. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbin. Wa yaqbidun. Wa yaqbin. Wa yaqbidun. Bidun. Bunyi din sikit. Wa yaqbin. Betul. Alhamdulillah. Sekarang ni surah Waqi'ah mungkin. Waqi'ah ke sama ada Waqi'ah atau Muluk ni surah ni. Okey. Baik, yang terakhir, yang kelima. Yang ni boleh kita panjangkan dia punya ins dia. Pasal dia ikhfa. Okey. Siapa nombor 5? Saya cuba lagi Ustazah. Ada 2 tu, siapa? Mana satu? Sekarang dua-dua terhenti. Siapa tadi nak cuba? Aziza, saya boleh cuba lagi. Okey, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Betul. Wal ins. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Aziza. Ulang kaji sikit je lah. Laqad. Ada qalqalah juga ni. Zara'na li jahan. Dengung nun. Ada kerang ni. Nun kathiram. Kita dengungkan pada mim. Lepas tu jumpa lagi nun yang kerang. Kan?
minal jinni wal ins. Itu. Okay. Baik. Sekarang ni, ini adalah bacaan yang berbagai, di mana kita dysfunctionkan semua tanda-tandanya saja. Jadi ni sebenarnya mudahlah sikit ni. Kita ambil satu, lepas tu yang ada mim, dua, yang ada panjang, tiga, tentang ha, empat. Okey. Boleh. Baik. Sila. Yang pertama. Nombor satu. Okay, Ustazah, saya cuba Ira. Ira, sila Ira. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Fani'immahi. Okey. Terima kasih Ira. Yang kedua, jadi nak katakan page ni macam kita bacaan biasa saja. Cuma dia cuma nak kasih kita perhatian kat sini lah. Jangan sampai kita terbaca dia punya tanda-tanda yang sepatutnya kita hanya baca pada bila kita sambung. Okey, itu saja. Nombor dua, sila siapa nak cuba? Ada yang cuba Ustazah? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mana tak cukup nafas Patut sikit lain. Kita wakafkan sikit lah. Kita pun dah belajar wakaf. Kita berhenti dekat wa amilus solihat. Okey, lepas tu kita sambung ambil wa amilus solihat balik. Okey, boleh. Sila sekali lagi. Adin. Illallazina amanu wa amilus solihat. Solihat. Ha dia boleh baca panjang. Okey. Okey. Lepas tu ambil wa amilu. Wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tak dengar mamnun dia. Cuba ghairu, tak dengar akhir dia. Ghairu. Lahum, ambil lahum. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun. Okey. Okay, terima kasih. Terima kasih Radin. Okey, baik. Alhamdulillah. Yang nombor tiga. Saya baca Ustazah. Ya, jadi wa tu nanti baca 2 harakat aja, tak payah baca panjang. Bittaqwa 2 harakat aja. Okey. Baik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kana minal jin. Mana yang tanah? Nombor 4 Nombor 3. Ini je tu. Au amara bittaqwa. Iaitu jadi wa dia kita daripada baca 4 itu kalau bersambung, jadi kita hanya baca dia sebanyak 2 harakat. Taqwa. Okey, sekali lah baca nombor 4. Railah. Okey. Kana minal jinni fa fasaqa amri rabbihi. Macam mana tu wakaf dia? Rabbihi. Hi dia tak disebut. Rabbi. Jadi ha. Rabbih. An amri rabbih. Okey, sekali lagi. An amri daripada an. Amri rabbi. An amri. Oh ya, dia ada tanda mati. An amri rabbi. Betul. Betul Rahidah. Kita tak boleh sebut hi Jangan sebut hi, dia jadikan dia sukun. Dia jadikan dia ha. Jadi ni semua dah tak pakai. Dysfunction. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Maka itulah dia semua
cara bacaan apabila kita mewakafkan bacaan pada tempat-tempat yang tertentu. Alhamdulillah. Jadi ini semua apa yang kita pelajari. Baik, jadi nanti insya-Allah pada esokan harinya kita akan mula mempelajari tentang saktah. Okey. Iaitu huruf 41. Lepas huruf 41, lepas muka surat 41, terus kita akan lompat. Maknanya kenapa kita akan lompat? Kerana muka surat 42 adalah hamzah wasal yang kita telah pelajari. Ingatkan lagi formula hamzah wasal yang berbaris. Dia hanya akan berbaris kalau kita mulakan bacaan. Jadi pada bacaan dia kena baris atas, ada bacaan kita kena baris bawah, ada bacaan kita baris depan. Itu semua kita telah pelajari. Jadi saya skip tu semua pasal kita dah belajar. Terus daripada saktah kita akan terus masuk kepada muka surat 47. Nanti kita akan terus kepada muka surat 47. Di mana kadang-kadang dalam Al-Quran kita nampak ada huruf sod, kadang-kadang ada sin ke atas, kadang-kadang ada sin dekat bawah. Jadi kita akan baca muka surat 47, 48, 49, 50 sampai huruf 50. Okay. Sampai huruf 50. Kemudian hari Jumaat khusus untuk hukum ra. Hari Jumaat khusus untuk hukum ra sahaja. Okay, ra tu dia ada baca dengan tebal, ra ada baca dengan tipis. Jadi 51 hari Jumaat. Okay. Ra yang tebal, ra yang tipis. Okay. Banyak juga cerita dia ni. Dia macam alif wasal juga tu, bila nak baca tebal, bila nak baca tipis. Okay. Sampailah muka surat 59, itu untuk hari Jumaat. Okay. Final hari kita iaitu hari Sabtu, daripada muka surat 60 hingga selesai. InsyaAllah. Okay. Baik, itu dah apa yang saya fikirkan dan saya rancangkan. Dan semoga insyaAllah tercapai nanti hinggalah kita pada hari yang terakhir dari Sabtu insyaAllah. Okay. Baik, insyaAllah setakat ini saja dulu. Maaf lama sikit hari ni. Dan semoga perkongsian kita di hari-hari yang terakhir ini menjadi menyempurnakan kita dalam bacaan kita. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Zah. Terima kasih Zazah. Ustazah.